Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara secara langsung. Kita di pertengahan dan kita masih lagi berbincang usahawan belia Persatuan Antarabangsa. Kekal bersama saya Datuk Sarifuddin Musa yang di-Ketua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur, dan juga Encik Hashim Saleh, Pengurusi Perdagangan Antarabangsa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Baik, saya Encik Hashim, sebelum saya pergi kepada Encik Hashim tentang program-program yang akan dilaksanakan. Datuk, kalau kita tengok dalam pengendalian ini, kadang-kadang ialah Dewan Perniagaan umpamanya tidak sepi daripada berhadapan dengan masalah-masalah. Kita nak cari ahli dan sebagainya. Tapi ini penting kerana fasa-fasa tertentu ini, termasuklah permulaan yang saya sebutkan tadi, jati diri, kemudian kepada soal bengkel perniagaan, dan akhirnya pelaksanaan perniagaan. Ini tiga perkara yang cukup penting. Bagaimana Datuk berhadapan dengan masalah-masalah ini? Oh ya, memang banyak masalah yang berlaku untuk mulai dasar kerajaan, lepas tu Bumi Putra, Putra. Ya, apa yang kita buat kan, kita latih dia daripada bawah. Sebab kadang apabila mereka terima geran daripada government tanpa latihan, wang tu habis macam tu saja. Tak diguna pakai. Tapi apabila yang kita buat melalui universiti, alhamdulillah menjadi. Kerana mahupun pihak universiti mengajar bidang usahawan, tapi hanya buat teori saja. Tapi dengan pergabungan dengan Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur, kita akan buat tu sebagai menjadi praktikal. Jadi automatik apabila dia keluar nanti, dia sudah tahu market dan sasaran yang mereka nak pergi. Datuk, yang pasti niat kita suci, niat Dewan Perniagaan Melayu ataupun niat kerajaan itu untuk menghasilkan ataupun meletakkan golongan usahawan ini di peringkat yang begitu dihormati. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita tidak boleh mengawal, kita tidak boleh memberi ilmu kepada mereka ni, akhirnya yang kita buat ini akan menyebabkan usahawan-usahawan ini berhutang, berlapuk dengan hutang. Ini perkara yang cukup menakutkan, Tok. Ya, betul. Sudah semestinya lah. Sebab macam saya maklum tadi, tanpa latihan payah untuk usahawan ni meningkat maju. Kerajaan akan support sekiranya kita punya produk ataupun kita punya produk usahawan boleh pergi lagi jauh. Macam contoh syarikat yang ada sekarang, macam yang contoh syarikat Brahim, produk Brahim, Ramli Burger, dan asalnya semua dari syarikat yang kecil. Tapi sekarang ni bukan diterkenal seluruh dunia. Di Arab contohnya, London, makan-makan ni dah jadi macam terlalu famous dengan harga yang sangat selesa. Iaitu dari segi jualan, harga pun dah tinggi, dan juga currency Malaysia atau London terlalu tinggi sampai kadang 2 atau 3 kali ganda. Jadi senang untuk make profit. Tetapi kalau kepompong hanya duduk di dalam Kuala Lumpur saja atau Malaysia, agak payah untuk bersaing. Pasaran yang kecil. Yes. Itu salah satu, orang kata, perlu pecah, perlu keluar negara untuk dapat market-market yang baru. Baik, Encik Hashim, satu perkara yang saya lihat antara perkara-perkara yang penting untuk kita membudayakan soal keusahawanan ini adalah selaras dengan celik IT ni. Kalau kita tengok jual barang online ini, kalau kita buta IT sekarang ni dah agak ketinggalan. Penembusan jalur lebar 2008 22%, 2013 66.7%. Pengguna internet sekarang 22.7 juta, 77.8% daripada jumlah 29.1 juta populasi kita. Bagaimana Dewan nak selaraskan dengan perkembangan dari segi sudut kepentingan IT ini? Okey, sebenarnya kita pun telah mendapat geran daripada Kementerian Pembangunan Wanita sebanyak RM97,000 untuk melatih usahawan wanita celik IT. Jadi di antara program yang kita buat adalah program laman web untuk usahawan sendiri. Tetapi saya lihat usahawan kita di peringkat luar bandar agak payah untuk menerima IT itu sendiri dalam salah satu bidang perniagaan mereka. Sebab kalau contohnya kita pergi ke Sekinchan, kita ada 80 orang ahli. Cuma yang patah balik kepada kita untuk dapatkan orang kata perkhidmatan tersebut mungkin dalam tak sampai pun 10%. Jadi bagi saya ini perlu bukan salah kerajaan pun. Dari segi pendidikan itu sendiri bagi saya. Sebab saya dah kita Dewan sendiri telah memberi
penerangan kepada usahawan betapa pentingnya laman web untuk usahawan untuk memasarkan produk usahawan yang ada. Sebab contohnya macam Amazon, okey, macam macam eBay, mereka berkembang maju. Kenapa mereka memasuki Asia Tenggara? Contohnya Malaysia ini sendiri. Jadi itu yang kita cuba celikkan kepada usahawan kita. Di sini kita lihat dari segi kerajaan dia menyediakan GIMBO grant sebanyak RM20,000. Itu pun tak tercapai bagi saya. Hasrat kerajaan untuk memastikan usahawan memiliki laman web sendiri. Dari segi bagi saya e-payment system pun kena dititik beratkan. Sebab usahawan sekarang ada laman web tetapi tidak e-payment system dia tidak enable. Jadi bagi saya ini yang kita tekankan daripada tahun lepas sehinggalah hari ini. Jadi ini adalah satu cabaran untuk Dewan Perniagaan sendiri. Bukan pun salah kerajaan kita. Jadi bagi saya ini adalah tugas yang amat berat untuk dipikir oleh Dewan Perniagaan Malaysia Kuala Lumpur. Bukan kita saja, malah persatuan lain pun perlu ambil ini sebagai satu cabaran sebenarnya untuk memastikan usahawan kita celik IT. Yes. Mungkin Datuk nak tambah pasal online ni, kadang di Facebook tu kalau kita tengok Malaysia ni tangga yang ke-18 paling banyak dan 34% pemilik akaun Facebook ni berusia antara 18 hingga 24 tahun. Kita nampak di peringkat umur yang di usia yang muda ini kita boleh menerapkan soal budaya usahawan tadi yang mungkin menjadi misi Datuk selepas ini. Datuk. Ya, memang sangat bagus. Sebab apa sekarang ni macam kita nak lihat ya, anak-anak muda ataupun anak-anak kita usia muda dah cekap handle komputer. Saya rasa tak mustahil benda tu boleh berjaya. Kerana kalau bisnes online, kenapa kita kata benda tu terlalu bagus? Kerana melibatkan penjimatan kos. Apabila kita bisnes online, kita tak perlu menyewa office yang kat bandaraya terlalu tinggi. Dan kita banyak jimat. Office kita tak perlu, pengangkutan tak perlu, kaki tangan pun tak perlu. Hanya store dan cara macam mana kita nak marketing. Itu saja. Jadi macam peranan untuk bisnes online itu memang sangat baiklah bagi saya. Mungkin lepas ni cawangan Kuala Lumpur membentuk satu orang kata biro je kot. Tentang IT ni kan. Kerana saya nampak kalau buta IT dalam hal ini susah sikit lah. Susah sikit. Kerana selaras dengan perkembangan IT kan. Kalau nak pergi peringkat global mungkin. Betul. Sebab apa? Dahulunya jika kita keluar negara, jika kita tiada kad kredit, kita dipandang rendah sekali. Jadi saya pun bagi peranan kepada ahli kita, bila kita berurusan dengan luar negara, dia akan tanya kita punya website, laman web kita. Kalau kita tiada laman web, dia akan pandang rendah pada kita. Maksudnya kita tidak bersedia dalam pentas perniagaan. Jadi ini yang kita tekankan. Jadi jika kita nak dipandang tinggi oleh syarikat luar negara, laman web ni adalah salah satu first impression untuk dewan, untuk ahli ataupun untuk usahawan di Malaysia. Jadi celik IT ni memang penting. Jadi mungkin di kemudian hari saya cuba mungkin pihak kerajaan kena tekankan dari segi enable e-payment system online. Ini penting. Bukan saja dia ada laman web, tapi dia memiliki e-payment system online untuk menerima bayaran. Jadi menerima bayaran online ini, kebanyakan laman web yang ada ni belum enable lagi. Memang tak berfungsi. Dia sekadar laman web, tetapi orang lain ataupun consumer tidak boleh membayar melalui online. Baik Datuk. Bila kita sentuh soal ini, soal celik IT, soal jati diri, soal persiapan menjadi usahawan, perkara penting yang tak boleh kita lupakan tu, kalau tidak ada keharmonian dan juga kestabilan politik, usahawan tidak akan dapat berjaya. Jadi ini mungkin satu perkara pokok yang harus diberi penekanan. Soal bentuk yang bagaimana, itu terpulang kepada Dewan cara menyelaraskan soal-soal itu. Okey, ini memang sentiasa kami berbincang dengan Sekretariat Kerajaan untuk peningkatan dasar ekonomi Melayu. Memang kita sentiasa berbincang dari pihak universiti, dari pihak kerajaan, macam mana nak selesai masalah-masalah usaha muda yang gagal. Ini yang landasan orang kata kita open market, kita open dan sentiasa berdiskus macam mana nak selesai part A, part B dan part C. Tetapi apa yang kita rancangkan sekarang ketika ini, kita lebih menggalakkan usahawan
bermula daripada dalam universiti. Macam saya kata tadi, dengan pelajar 20,000 orang, 30,000 orang, macam mana student sendiri untuk mengambil kesempatan untuk berniaga. Bukan sahaja makanan, pakaian, aksesoris, banyak tudung, cabang-cabang perniagaan. Hanya di dalam universiti dulu. Apabila berjaya, insya-Allah keluar tu memang student akan nampak. Syekh, kenapa kita gagal? Itu bukan penting. Kenapa banyak yang gagal? Sifat dia ke atau sebenarnya saya bagi diri saya lah, saya dah melibatkan dalam perniagaan ni semenjak umur saya 25 tahun lagi. Jadi saya telah melalui berbagai cabaran, rintangan yang begitu orang kata berat sekali. Jadi dari situ apa yang saya nampak adalah usahawan ni kita kena dedahkan dalam suasana yang real, yang betul sekali. Sebab bila dia pergi ke luar negara dan dia akan menghadapi semua cabaran tersebut, bila dia kembali ke tanah air, secara tak langsung dia telah belajar. Itulah dinamakan kalau tidak pecahkan ruyung mereka dapat sagunya. Proses pembelajaran itu penting. Proses pembelajaran itu penting sebab kalau kita bagi taklimat ataupun bagi penerangan, dia saja mendengar, benda ini tak akan berganjak ke mana-mana. Itu pendapat saya. Jadi saya sebut tadi tentang kestabilan politik. Jadi kalau dapat Cik Hashim sentuhkan sikit, kalau kita tidak ada kerajaan yang konsisten, kerajaan yang hebat, kan? Apa pun yang dilakukan tidak akan berjaya. Benar, betul. Sebab kita kerajaan kita sangat stabil. Jadi bila kita berurusan dengan luar negara, mereka pun memang begitu hormat dengan Malaysia sebenarnya. Jadi contohnya kita sebagai Dewan Perniagaan telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Pertanian, Makanan dan Luar Bandar Korea sendiri. Kenapa mereka tidak melalui Matrip? Kenapa mereka tidak melalui badan kerajaan kita sendiri? Bukan kita salahkan kerajaan, tidak. Tetapi mereka percaya kepada kestabilan. Sebab itulah mereka pun boleh melantik Dewan Perniagaan mewakili Malaysia kepada Asia Pacific Agriculture Forum ini. Kita akan berbicara tentang Harbour Asia selepas ini, Cik Hashim dan juga Datuk. Kerana perkara-perkara ataupun program-program yang dibawa oleh Dewan ini sebenarnya boleh memberikan gambaran bahawa kesungguhan ini akan berlaku dalam masa yang terdekat. Mungkin selepas baru sebulan tu banyak program-program yang bakal dirancangkan dan saya yakin perkara yang paling penting mungkin Datuk boleh fikirkan selepas ini, soal IT ini perlu diketengahkan kerana ia selaras dengan perkembangan semasa yang harus dititik beratkan oleh banyak pihak. Kita mengharapkan apa yang akan dilakukan oleh Dewan ini akan boleh menghasilkan usahawan belia di peringkat antarabangsa. Itu saja yang dapat kita bincang buat sekarang ni kerana kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus berbincang mengenai Harbour Asia. Itu program yang akan dilangsungkan dibawa ke luar negara oleh Dewan. Jumpa lagi selepas ini.